Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Meja Kehormat Muhammad Nur bin Syahuddin, Pengarah Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ke dalam Dewan Seri Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dihormati, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan izin dan rahmatnya dapat sama-sama kita bertemu dan berkumpul dalam upacara perasmian dan penutupan Minggu Suakenal sesi Disember 2020 yang penuh ceria dan bermakna pada petang ini. Buluh diasah jalinan diseman, gubahan diolah bawa berangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis pada petang ini, majlis mempersilakan saudara Muhammad Nik Faris bin Nik Muhammad Fadil bagi memimpin bacaan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tafadilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal khayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami memohon dari sifat ihsan-Mu agar dikurniakan kepada kami nikmat kestabilan, kesejahteraan dan keselamatan. Lindungilah kami dari segala keburukan, keaiban, kemungkaran dan kemaksiatan. Permudahkanlah kami dalam melaksanakan program ini. Kami memohon keredaan-Mu agar segala usaha yang dijalankan ini mendapat keberkatan-Mu. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan ini satu pertemuan yang dirahmati dan perpisahan kami pula selepas ini satu perpisahan yang diberkati dan dilindungi. Allahumma inna a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudara Nik Muhammad Faris bin Nik Muhammad Fadil di atas pimpinan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita diberkati ilahi.
Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Yang berbahagia, Meja Kehormat Muhammad Nur bin Syahuddin, Pengarah Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, merangkap penaung jawatan kuasa induk, pendaftaran dan minggu suakenal sesi Disember 2020. Yang berusaha, Dr. Muhammad Azmin bin Mat Seman, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, merangkap penasihat jawatan kuasa induk, pendaftaran dan minggu suakenal sesi Disember 2020. Yang berusaha, Meja Bersekutu Pertahanan Awam Encik Ahmad Walid bin Mak Yusof, Ketua Jawatan Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar, merangkap pengurusi jawatan kuasa induk, pendaftaran dan minggu suakenal sesi Disember 2020. Ahli-ahli jawatan kuasa induk, pendaftaran dan minggu suakenal sesi Disember 2020, para sukarelawan minggu suakenal sesi 2020 dan seterusnya para pelajar semester 1 Disember 2020 sekalian. Majlis berbesar hati mengucapkan terima kasih kepada Tuan Pengarah kerana sudi bersama dalam upacara perasmian penutupan minggu suakenal sesi Disember 2020. Duduk sekawan gadis jelita buat santapan untuk pahlawan. Tampilah Tuan kami meminta madah ucapan kata aluan. Majlis mempersilakan Yang Berusaha Meja Bersekutu Pertahanan Awam Encik Ahmad Walid bin Mak Yusof, Ketua Jabatan Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih diucapkan kepada pengacara majlis. Yang berbahagia, Meja Kehormat Encik Muhammad Nur bin Syahuddin, Pengarah Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, merangkap penaung jawatan kuasa induk, pendaftaran dan minggu suakenal sesi Disember 2020. Yang berusaha, Dr. Muhammad Azmin bin Mat Seman, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, merangkap penasihat jawatan kuasa induk, pendaftaran dan minggu suakenal sesi Disember 2020. Yang dihormati pensyarah-pensyarah jawatan kuasa induk program minggu suakenal sesi Disember 2020, para sukarelawan program minggu suakenal sesi Disember 2020 dan pelajar-pelajar siswa-siswi baharu sekalian. Tepuklah sikit. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Pengarah dan Tuan TPSA kerana sudi hadir bersama-sama untuk merasmikan majlis penutup Minggu Suai Kenal sesi Disember 2020. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya, terima kasih yang tidak terhingga kepada semua para sukarelawan, ahli jawatan kuasa sukarelawan yang telah bertungkus lumus daripada bermula 28 Februari sehinggalah pada hari ini untuk memastikan anda semua berada dalam keadaan baik dan mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan.
menjaga makan minum anda sekalian, menjaga segala program-program dan taklimat-taklimat yang telah disampaikan kepada anda semua. So, saya pohon kepada anda semua untuk bangun. Bangunlah. Dan berikan tepukan yang gemuruh kepada ahli jawatan kuasa sukarelawan. Okey, terima kasih. Boleh duduk. Seterusnya, terima kasih juga tidak terhingga kepada ahli jawatan kuasa induk Minggu Suai Kenal yang menjadi pengarah operasi dia adalah Kapten Bersekutu Pertahanan Awam Abdul Rahman bin Muhammad, dan semua ahli jawatan kuasa di bawahnya telah menjalankan tugas dengan begitu efisien sekali. Tak tidur malam dia pun ni. Beri kata bukan gemuruh juga. Okey, terima kasih sekali lagi. Dan seterusnya harapan saya tak nak cakap banyak, terbagi pengarah cakap. Harapan saya bila awak dah masuk sini, teruskan usaha anda seterusnya. Tekadkan dalam diri itu bahawa anda ingin mencapai kejayaan seperti orang lain. Okey? Jangan berpatah balik, jangan tengok belakang, just go ahead. Jangan habis je Minggu Suai Kenal, isi borang berhenti. Jangan. Harapan ayah dan ibu anda harus tunaikan. Okey? So, itu saja harapan saya agar anda semua dapat belajar dengan baik. Anda boleh tanya apa saja soalan-soalan kepada pensyarah-pensyarah sekalian. Dekat sini pensyarah-pensyarah dia semua hebat-hebat. Okey, itu sahaja. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Meja Bersekutu Encik Ahmad Walid bin Mak Yusof. Daun semulur dipecan sari, batang jerami rabah ke bumi, madah dihulur sembah diberi, kata perasmi hajatnya kami. Majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Meja Kehormat Muhammad Nur bin Syahuddin, Pengarah Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan penutupan Minggu Suai Kenal sesi Disember 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada pengacara majlis Yang Berusaha Dr. Muhammad Azmin bin Mak Seman, Timbalan Pengarah Sorongan Akademik Polimas, Meja Bersekutu Pertahanan Awam Cik Ahmad Walid bin Mak Yusof, Ketua Jabatan Dewan Pembangunan Pelajar. Yang Berusaha Kapten Bersekutu Pertahanan Awam Abdul Rahman bin Muhammad, Pegawai Kebajikan dan Disiplin Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, merangkap pengarah operasi Jawatan Kuasa Induk PMSK Disember 2020. Yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan, Pensyarah-pensyarah Jawatan Kuasa Induk PMSK Disember 2020, para sukarelawan PMSK Disember 2020, dan seterusnya pelajar siswa-siswi yang dikasihi sekalian. Syukur Alhamdulillah kita bersama pada petang ini untuk satu majlis yang amat bermakna bagi Polimas. Satu majlis yang telah kita adakan secara berkala setiap kali pendaftaran berlaku.
Tetapi kali ini majlis seperti ini tertangguh agak lama, sepatutnya berlaku pada bulan Disember 2020. Tetapi saya tak perlu nak beri penerangan detail kenapa dia tertangguh. Semua sedia maklum bahawa apa-apa masalah dalam negara ini yang paling jahat yang kita akan persalahkan COVID lah, kan? Walaupun kita bangkit tidur lewat pun salah COVID, kan? Yang duk tidur dekat asrama yang tak masuk online ni pun salah COVID. Jadi nanti pelajar tak skor exam pun COVID. Jadi kita akan guna COVID ni habis-habisan sebagai alasan untuk kita jadikan sebab untuk macam-macam perkara. Walaupun sebenarnya isu COVID ni adalah satu isu yang diberi dan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nombor satu. Jangan buat macam-macam spekulasi lah. No? Allah bagi perkara ini kepada kita, nak bagi kita sedar. Sebab dalam sejarah dunia belum pernah berlaku. Ada wabak pernah berlaku dulu, pernah. Kan? Dan mati jutaan juga. Spanish flu jutaan orang meninggal. Bukan zaman saya lah. Saya pun tak ada, semua kita tak ada. Kali ini diturunkan pula pandemik COVID 2019 yang mana memberi satu wake up call kepada kita semua lah untuk kita muhasabah diri kita, insya-Allah balik kepada dunia kita lah hari ini. Dunia minggu pendaftaran minggu saya kenal Disember 2020. Pertamanya saya nak ambil kesempatan untuk menunjukkan tahniah kepada semua pelajar di depan saya ini dan juga yang ada dalam kemah, yang ada di asrama, yang sepatutnya online tapi ramai yang offline lah. Offline ni maksud dia mereka tinggal lena maksudnya. Jadi yang paling malang ialah yang duduk dalam dewan, dalam kemah tu lah. Mereka tak ada pilihan, walaupun saya tengok mata tu agak berbahaya juga dalam keadaan sekarang. Mulut tak nampak langsung, walaupun mereka menguap dah 14 kali dah saya rasa. Kan? Bertahanlah kejap. No? Tahan kejap. Hari ni last lah, saya nak tutup dah. Okay? Jadi beberapa pesanan-pesanan penting yang wajar saya sampaikan di sinilah untuk pelajar-pelajar sekalian. Tapi sebelum nak sampaikan pesanan, terima kasih kepada 60 sukarelawan yang bertungkus lumus membantu kita. Tanpa mereka perkara ini tidak boleh berlaku. Mereka datang dari seluruh pelosok negara, walaupun tidak ada Sabah Sarawak lah kot, kan, untuk membantu kita. Yang mungkin pelajar-pelajar yang baru ni akan tengok mereka sebagai senior yang mungkin ada garang ke, suaranya kuat sikit dan sebagainya, tapi mereka menjalankan tanggungjawab bagi pihak Polimas, bagi pihak saya. Okey, sebarang kekasaran mereka itu saya bertanggungjawab. Tapi mereka buat tu bagi pihak saya sebenarnya, no? Tapi saya tahu mereka menjalankan tanggungjawab sebaik mungkin. Jadi please appreciate them. They are trying their best to give the best service to adik-adik yang baru masuk dalam suasana pengajian di institut pengajian selepas persekolahan. Cuma suasana kali ini lain kerana suasananya macam ni lah. Pakai mask. Semua kena pakai mask. Saya buka lah nak berucap. Jadi suasana dia lain. Saya kena berhati-hati petang ni. Silap bercakap, bukan student lena, dengan saya pun akan lena. Okey. Saya nak bercakap dalam sistem pengajian kita yang paling penting. Sebab saya nak berhati-hati dalam penyampaian saya kerana saya nak menyedarkan pelajar bahawa pelajar yang di depan saya ni memilih untuk ke politeknik. Betul tak? Siapa paksa ke politeknik? Tak ada siapa. Betul tak? Ada tak siapa yang pegang jari kata pilih politeknik? Tak ada. Tak ada siapa paksa pelajar-pelajar datang ke politeknik. Bila tidak ada paksaan, maksud dia pilih sendiri datang politeknik. Dan apabila kita nak menyambung pengajian ke peringkat selepas sekolah atau kita panggil pengajian tinggi, maka macam-macam persepsi, macam-macam harapan, macam-macam cita-cita ada dalam diri masing-masing. Tapi percayalah, saya percaya ada yang betul-betul nak ke politeknik. Dalam kelompok ni ada. Ada yang
Tak boleh bidang lain lah, politeknik lah aku. Redha je lah. Kan? Ada yang tengok kawan-kawan masuk universiti, dia pun akan kata, aku ni buat macam mana, kalau dapat masuk U, aku nak masuk U. Politeknik nak buat ke mana, dah tak dapat, masuk P lah. Ada, ramai apa dalam ni. Baik, saya tak pernah belajar politeknik. Abang betul-betul. No, saya tak pernah belajar di politeknik. No? Anak-anak saya pun tak belajar politeknik. Tapi saya nak kempen masuk politeknik. Kerana apa? Kerana kerjaya saya selama 30, lupa lah betul, tahun 87. Kira ni dia. 34 tahun lah, 34 tahun. Kerjaya sama 34 tahun, saya dalam sistem politeknik walaupun saya tak belajar dalam sistem politeknik. Dan pelajar-pelajar kata, anak-anak pun tak masuk poli. Anak saya tak masuk politeknik kerana mereka terus ditawarkan peringkat yang tak ada di politeknik. Itu masalah dia. Dan bidang yang tak ada di politeknik. Itu cerita dia. Tetapi adakah pelajar tersalah langkah? Itu penting. Are you making the wrong move to be in polytechnic? Nah, ini penting. Saya tak mau cerita, attack ada. Cerita apa kat Lena. Saya nak bagi tahu. Adakah? Baik. To tell you story, senang je. Bukti di depan mata anda. Tengok depan. Apa yang pelajar nampak di depan ni? Nampak saya lah. Dia tak? Jangan tengok saya, tengok atas-atas. Tuan-tuan nampak apa? Nampak lah. Mamat handsome ni. Walaupun saya yang paling handsome lah. Kan? Tuan-tuan nampak apa? Dr. Muhammad Azmin, alumni Politeknik. Student Polimas. Sekarang timbalan saya. No? Timbalan pengarah Polimas. Student Polimas. Ada PhD, doctorate. Saya pun tak ada PhD. Pandai lah saya lah tu. Pandailah dalam hal-hal tertentu. Kan? Taklah semua apa, janganlah kagum sangat. Tak kira dia seronok lebih. Kan? Nampak sengih suruh apa lagi. Aku pun nak geram. Kan? No? Okey. Cik Walid, pelajar Politeknik Ungku Omar tahun 1989. Saya 1989, saya baru berkhidmat di Poli baru 2 tahun. Selepas saya tamat belajar, saya datang ke Politeknik sebagai Politeknik ni. Saya pensyarah Polimas. Saya berkhidmat Polimas 21 tahun. Lebih. Biar tu, 20 tahun lebih. Cik Walid, sambung pengajian, ada sarjana, master lah. Ada master. Apa ingat nampak gitu? Ada master tu. Kan? Tu, hebat. Okey. Cik Rahman Muhammad. Tu. Hak baju hitam tu. Buka lemah sikit. Allah tak handsome langsung. Kau duduk boleh, malu kau orang. Kan? Pensyarah Polimas, student saya. Jahat nak mampu yang student loh. Student saya. Akhirnya berkhidmat dia jadi pensyarah. Bukan saya cerita ni apa, bukan apa. Dan ramai lagi student kita, dekan Universiti Islam Antarabangsa, student saya. Kalau tuan-tuan jumpa dan nama dia, Profesor Dr. Amir Akramin, student kita. General Manager ACM. Tu, Kelang Boin dekat Bukit Hitam tu, General Manager. Nah, manager hak nombor 1 lah General Manager ni. Kan? Student Polimas. Pergi Unimap. Ramai pensyarah student Polimas. Saya tak sebut alih tu sebab dia bukan alumni Politeknik. Dia pemain daripada planet lain. Tu. Itu Al-Fadhil Ustaz Lofi je. Dia nak pakai lebay tu. Okey. Jadi saya nak bagi tahu pelajar bukan apa. Saya risau kerana apabila pelajar masuk Polimas, dia mula rasa rendah diri. Itu problem. Baik, saya cerita senang. Lah. Apabila kita belajar, to tell you the real story of learning. Habis cerita. Tutup buku tang tu. Okey, fasa kita belajar, ada orang dia cerdik waktu sekolah rendah.
Cerdik sungguh. Kan? Semua A, semua A, semua A. Mai sekolah menengah, hampir. Lepas tu lingkup tu, ada. Ada sekolah menengah, sekolah rendah, cun. Sekolah menengah pun bagus. Masuk IPT, kecundang. Ada. Ada yang all the way, dia excellent. Ada, spesies tu ada. Tak ada masalah. Dan saya beritahu, kebanyakan student politeknik, yang student saya dah sampai bilangannya 1000. Saya beritahu, majoriti yang berjaya ini, majoriti yang berjaya dan ramai yang berjaya, pensyarah universiti, lecturer universiti, profesor, general manager buka kelang dan sebagainya. Saya beritahu, majoriti mereka pencapaian dia macam yang depan saya ni. They are very good. Kerana apa? Individu, ni bukan cerita kartun lah. Ni jangan kata saya saja puji ke, saya kata nak kelentong hampa tak. Saya bercakap based on fakta. Terus saya cakap based. Kami boleh kutip fakta alumni Polymas. We are very strong in alumni. Orang yang dah habis mengajar Polymas dah kerja macam-macam tu. Saya beritahu betul-betul. Sebenarnya dalam diri yang yang perempuan ni, yang semua siswi tu, siswanya tu, tuan-tuan, ada kekuatan yang kita tak tahu. Jadi kena cari dan kena asah supaya kekuatan itu kita bangunkan sesuai dengan diri masing-masing. Ada yang depan ni lebih cerdik daripada orang yang skor straight A SPM tu. Ada. Cuma adalah silap mana-mana. Sebab dalam dunia akademik, the problem in academic line ni apa dia, tuan-tuan? Cerdik macam mana pun kita, kalau tak pandai tulis dalam skrip jawapan SPM, grade kita tak bagus. Betul? Percaya cakap saya tak? Betul? Kadang-kadang ilmu ada di dalam kita. Faham benda tu. Cikgu ajak pun faham. Satgi dia mai kertas periksa, nak transfer benda dalam kepala duduk dalam kertas periksa tu, tak boleh. Padahal dia tak cerdik ke? Dia cerdik. Bukan sikit tau orang yang macam ni. Yang kecerdikannya luar biasa, menterjemahkan ilmu yang ada dalam kepala kepada skrip peperiksaan, dia tak boleh buat. Tetapi kalau ilmu ni digarapkan, dia tak perlu jawab dalam kertas, terjemahkan dalam pekerjaan, dia terbaik. Jadi orang-orang macam ni banyak dalam sistem poli. Dalam sistem politeknik banyak yang kategori ni. Dia tak pandai elaborate, tulis jawapan ikut skema, tulis ayat ni, cari point yang cikgu duk ajak tu kan. Dia tak pandai. Tapi tuan-tuan bagi satu task, tuan-tuan bagi skill, dia akan develop skill amat luar biasa. Dia will achieve yang kita tak pernah bayangkan. In fact, they are better, not even lebih baik daripada pensyarah, lebih baik daripada saya, lebih baik. Sebab itu saya nak bagi tahu, don't ever look down on yourself. Jangan terlalu merendah diri kerana anda pelajar politeknik. You are making a very big mistake. Serius. Cakap daripada hati saya ni. Student saya beribu dah yang saya jumpa dan datang balik kata, saya tengok mereka, saya kagum. Saya kagum. Gaji 5-60 ribu sebulan pun ramai dan sebagainya. Dan mungkin ada depan saya ni, mungkin kakak-kakak dan sebagainya, politeknik. Mungkin ayahnya politeknik. Dan saya nak bagi tahu, peluang inilah is in your hand. You pick, you choose, pilih. Nak guna peluang ke tak mau guna? Is in your hand, guna. Atau nak biar dia jadi hampir pun is your choice. Tapi ingat peluang ini dah ada dalam tangan. Kalau you bazirkan, you mengkhianati. Saya guna perkataan tu. You mengkhianati amanah. Amanah nombor 1 ialah amanah ibu bapa. Ingat. Dia datang bawa ke sini. Dalam meredah sempadan minta permit polis dan sebagainya, nak daftar dan sebagainya. Susah hati ni. Tanya mak ayah kat rumah, susah hati. Harap tak ada lah kot, COVID kat Polymas.
dalam keadaan macam tu. Tiba-tiba pengakhirnya ialah dia terkandas. Dan majoriti yang terkandas dalam polimah ni bukan tak pandai. Majoriti yang gagal pemalas. Nampak tu je. Saya be very careful. Pembelajaran ni biasa. Saya beritahu betul-betul lah, pembelajaran di politeknik tak susah pun. Walaupun nanti masuk kelas ada pensyarah akan cakap, hampa jaga. Saya cakap macam tu. Kan dia betul. Kan hampa jaga ni subjek ni hampa nak susah. Gertak tu standard lah pensyarah. Nampak pensyarah kan? Janganlah percaya sangat kata-kata itu. No? Nanti kalau dalam kelas pensyarah tu kata subjek ni susah, angkat tangan. Pengarah kata tak susah. Boleh? Tak wani. Tak wani tanggunglah sendiri. Sebab tu kena careful. Dalam belajar ni you have to be very careful. It's in your hand, you choose. Yang kedua, amanah yang you kianatkan ialah amanah duit kerajaan. Saya beritahu tadi. Kerajaan turunkan duit untuk membiayai pembelajaran di politeknik. Saya setiap kali depan pelajar ke depan ibu bapa saya cakap benda yang sama. Berapa yuran pengajian? Beritahu ya. Tahu tak RM200 ni sejak bila? Sejak bila? Yuran pengajian politeknik RM200. Sejak saya mula kerja dah RM200 dah. Sebelum tu gila. Daripada tahun 1987 saya kerja, masuk-masuk yuran pengajian politeknik RM200. Hari ni tahun 2021, RM200. RM200 tahun 1987. Adakah sama dengan RM200 tahun 2021? Saya cabar pelajar. Pergi cari satu institusi sama ada di dalam atau di luar negara yang yuran pengajian RM200 satu semester. Pergi cari ya, kalau ada esok mai jumpa saya. Ialah saya kata ada Politeknik Ungku Umar, Mangkuk Ayun. Itu politeknik juga. RM200 lah. Nampak tak? Itu masalah kita. Masalah kita apabila yuran pengajian RM200, kita duk ingat nilai ilmu yang kita dapat tu RM200. Itu masalah dia. Ada RM200 ni saja kerajaan suruh bayar syok-syok je. Adakah nilai ilmu atau nilai benda yang dibagi kepada pelajar itu RM200 nilainya dengan tuan-tuan bayar? Dah lah banyak RM200, komplain lah tu. Komplain. Apa yuran mahal RM200? Kepala otak dia. Kena pula hak isap rokok tu kan. Kan RM200 satu rokok semungkin balik. Ha? Saya tak isap rokok tak tahu ke. RM17. Ha, isap rokok kat setahun dekat sehari sekotak. Main RM200 yuran marah. Kan? Ada tak spesies tu? Ada. RM200 tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan tahu tak pembiayaan untuk mengoperasikan Polimas berapa? Saya bagi kita. RM200 kali dengan pelajar politeknik RM5,000. Berapa kita kutip? Kira? Doktor tu kira, doktor dia kena kira. Dia doktor. RM200 kali RM5,000. Sudah kita RM5,000, kita ambil RM5,000. Kita buat kiraan-kiraan yang tak berapa cerdik ni. 1 juta. Tu pula kata, banyaklah tu kutip 1 juta. Tuan-tuan tahu tak, kerajaan nak mengoperasikan Polimas, dia memerlukan 45 juta setahun. Berapa persen kita bayar? 5%. Ada 5%. Dan kita mendabik dada, tuan-tuan tahu tak? Jadi tuan-tuan fail. Sebab apa? Saya beritahu gini. Saya beritahu kenapa mengkhianati duit kerajaan? Begini, kita buat calculation mudah. Apabila 10 pelajar semester ni, saya tak minta, saya tak doa lah. Contoh, 10 gagal semester ni, tempat 10 yang gagal tu bukan boleh digantikan terus. Contohnya, pelajar gagal 10 orang, semester depan dia jadi semester 2. Kita tak boleh ambil pelajar luar semester 2 bubuh situ, tak boleh. Jadi 10 tu dia kosong, tak boleh siapa isi dah. Kemudian naik, jadi akhirnya katalah, tak boleh ganti dah, tetapi duit yang kerajaan terpaksa bayar untuk operasi masih 45 juta.
Boleh ganti duit tu? Tak boleh. Mengkhianati duit kerajaan. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, saya nak beritahu budak-budak dah. Tuan-tuan, hampa nak lena ni saya tahu. Kan? Kena berhati-hati tuan-tuan. Peluang ini, peluang yang ada depan mata. Kalau tak ambil, saya komen mudah je. Memang tak cerdik langsung. Memang tak cerdik langsung. Jadi dalam sistem politeknik, kena ingat perkara ini kejap-kejap. Dalam sistem politeknik inilah sistem yang paling friendly dalam dunia. Fail politeknik ni, fail ni, semester ni fail kan. Masa depan isi pula nak masuk poli. Boleh masuk balik. Sistem punya lah. Apa main sistem ada mangkuk tu. Sepatutnya bila fail kita senarai hitam tak boleh masuk poli dah. Ni fail. Tiba-tiba semester depan dia isi borang. Dalam sistem dah tulis pernah gagal di poli ni. Poli mana pun jangan terima dah. Adakah politeknik dengan sistem begitu? Tak. Tak. Semester depan isi pula borang lah. Masuk pula politeknik Seberang Perai. Boleh. Fail pula politeknik Seberang Perai. Isi borang pula. Masuk politeknik Balik Pulau. Fail pula ni pula. Gila ke apa? Ajar fail memang kok tu. Kan? Dia gila ke? Ajar fail. Tak boleh. Politeknik tak pernah menghalang. Fail lah banyak mana pun. They don't mind. Betapa kerajaan nak tolong anak-anak dan rakyatnya. Tuan-tuan cakap betul. Kita tak menghargai juga apa jenis manusia. Kita pun tak tahu. Tuan-tuan tengok COVID-19 ni, tuan tengok nah. Vaksin akan dibagi hampir kepada keseluruhan. Hampir bukan semualah. Termasuk warga asing tau. Kita kena berdiam diri. Phone siapa? Oh, saya tahu. Dia tak mau off tadi tapi duduk dalam poket dia, tak upaya. Okey, terima kasih. No. Kita hormat azan. No, tak pergi dah. Jadi, itu yang kita kena ingat. Jadi belajar politeknik kalau tuan-tuan tak grab this opportunity, rugi. Dengan RM200 satu semester, peluang keemasan, orang bagi kat kita satu benda yang harga dah sepatutnya RM1. Orang bagi kita, nah lah, bayar RM5 dah. Tentu politeknik gitu. Benda tu bukan harga RM5, nilai dia RM100. Tetapi orang kata, bayar RM5 ni syok-syok je. Itu yang selalu, itu yang masalah student kita sekarang ni. Dia tengok yang dia bayar tu. Duduk asrama, RM60. Pergi cari hotel mana RM60 satu semester. Pergi cari, kalau ada. Hotel yang paling cokiah lah, hotel yang pakai terompah tu. Ada hotel orang pakai terompah ada kan? Yang share jamban tu. Ada. Yang hamsa dua. Okay. Cari asrama RM60 satu semester. Tu dia. Dr. Azmin jawab. Kos pelajar duduk asrama atau kamsis ialah 3/5 dit. Kalau 35 sen tu tak faham. 3/5 dit. Dr. Azmin orang Kelantan pun sebut 3/5 dit. 35 sen sehari tau kos. Sebilik 2 orang. Memanglah tak ada aircon. Nak aircon. Buh neri. Lepas tu pula MSK ni subsidize makan. Semua 100% dengan peruntukan sebanyak ni hampa punya showroom pun makan pun ni MSK ni kerajaan bayar. Duit turun kat kita 38,000 untuk bagi makan. Tak hargai lagi. Orang gila je buat kerja tu. Saya bukan kata apa, kita nak habaq bahawa bila kita dah dapat kesemua kemudahan, kita dah dapat semua benda yang amat berharga daripada negara kita yang kita cintai ini, tugas kita apa? Belajar betul-betul bagi balik, give back to the nation. That's how we do things. Tetapi apa yang kita buat sekarang ni, most of us, we waste our time. Jaga tuan-tuan. We have to be very careful in this matter.
Opportunity is in your hand. Tak ada yuran semurah politeknik lah. Tak ada. Universiti pun tak semurah kita. Baik, itu yang pertama. Yang last satu perkara saya nak sebut dalam sistem pengajian politeknik. Saya tak mau panjang sangat ni. Saya lagi teruk ni, saya nampak teruk ni. Kan, nak pergi tergolek atas lantai. Kan. Yang saya nak highlight itu lagi ialah opportunity untuk sambung pengajian. Itu penting. Opportunity dalam pengajian amat tinggi di politeknik. Amat tinggi. Politeknik yang pelajar kita sambung pengajian. Semua universiti terima. Yang terdekat UNIMAP. Nah? Malaysian Technical University Network, MTUN. MTUN itu Malaysian Technical University Network. UNIMAP, UTEM, UMP, ada beberapa politeknik dipanggil MTUN. Memang feeder banyak daripada sistem politeknik. Pensyarah dalam sistem MTUN itu sendiri ramai dalam sistem kita daripada sistem politeknik. Jadi apa lagi? Apa lagi nak? Apa lagi nak? Jadi tugas student belajar aja. Ialah duit makan kena keluar sikit. Janganlah kita melampau. Kadang-kadang saya risau juga tengok. Risau juga kadang-kadang. Apabila budaya hidup kita semua mesti dipanggil budaya subsidi. Dangerous. Tak boleh. Kerajaan ni dah bagi habis dah ni. Habis. All the thing yang kerajaan nak buat dah bagi habis dah. And we keep on demanding, kita condemn, kita kerja kita ni sosok fikir bab politik yang sosok fikir. Ambil tahu sudah. Jangan duk pergi kempen, pergi bergaduh nah hang ni penyokong. Sosok kerja mengarut tu. Duduk institusi belajar sudah. Bab politik bersembang sudah. Jangan duk bergaduh. Kan masing-masing ada penyerian masing. Bukan saya tak suruh berpolitik. Jangan jadi fanatik. Boleh? Jangan tak ambil tahu terus. Itu gila. Politik nak ambil tahu juga. Tapi jangan fanatik. Tetapi saya punya prinsip mudah. Yang betul kita katakan betul. Vaksin kerajaan bagi, subsidi, semua free. Saya tak cucuk, tak daftar pun takut. Saja rabak lah, tak sampai giliran lagi. Free. Pendidikan free. Duk asrama 35 sen sehari. Wajib. Tahun ni semua wajib. Kecuali adalah few exception yang kita bagi pengecualian. Tetapi, and yet kita nak tengok student kita enhance sebab you are the feeder to the country. Manpower of the country. We need you sebenarnya. Dan sistem TVET, saya beritahu, mana-mana negara maju perlukan graduan TVET. Pick mana-mana negara maju. Pick mana? Jerman, TVET. Mana? Korea, TVET. Semua TVET. Dan bila sebut TVET, dia punya kembang daripada. Ni nak masuk dah, nak masuk sikit. Bila sebut TVET, dia punya twin dia apa? Twin dia ialah STEM. No? Kembar dia adalah TVET ialah STEM. Apa tahu apa STEM? Bukan STEM untuk jilat tu. Jadi kita STEM pula. STEM. Science, Technology, Engineering and Mathematics. Dan the challenge of today's nation dalam STEM ialah global. This is global issue. Global issue, generasi hari ini, they are no longer in science, technology, engineering and mathematics. Saya bukan cakap Malaysia, no. Global issue sekarang ni. Global issue, science, engineering, mathematics ialah global issue. Korea punya generation pun sama. Youngsters dia tak minat lah science, technology, engineering, mathematics. Tak minat. Saya generation berubah banyak as compared to my time. Zaman saya, kalau tuan-tuan ambil sastra, jadi bahan ketawa. Betul. Zaman saya dulu. Kalau ambil science stream, mendabik dada. Termasuk aku. Belagak nak mampu. Kan? Dulu. Ambil math, modern math, physics, chemistry, biology. We are so proud to ambil ini mathematics. Masuk dalam sarjana poli, you have to be strong in that. Dan saya nak pesan satu benda yang saya pun heran.
What's wrong with the system now? Kerana apa? Sebab subjek matematik ni senang. Senang. Betul. Senang. Cuma tak tahu mereka terima ajaran ke mana, tak tahu. Senang sangat. Saya tak pernah study pun. Buat latihan je. Admit. Allah, admit. Admit. Tak sembang admit. Saya tak sembang markah bawah 80. Admit. Tak sembang. Tak sembang. Admit tu senang. Allah, senang. Saya masa student tu, saya beritahu, form 4, form 5. Allah, saya tengok admit. Admit. Macam tu. Betul. Bukan saya nak beritahu tu benar. Bukan saya pandai. Bukan saya pandai. Sebab saya cuba test student. Saya beritahu. Saya bagi talk, saya bagi ucapan, saya bagi motivasi kepada sekolah saya dulu. Alumni sekolah saya. Alumni sekolah saya. Alumni sekolah menengah Tun Sek Shahabuddin dekat Bukit Mentajam tu. Berpanggil Soksek, berpanggil Natampau saya. Betul tak? Sekolah menengah sains tu. Sekolah asrama penuh. Saya bercakap dengan calon-calon bakal SPM sekolah asrama penuh. Mereka pun sama. Bayar cakap admit. Oh. Tapi bila saya cerita mathematics ni, saya cakap the skill in mathematics, saya cerita kata, how do you interpret, how do you digest information in mathematics? Bila saya cerita, dia orang tahu tak student tu. Habis saya bercakap, semua pakai timpa main ke depan. Saya tanya, pasal apa main ke depan? Dia berkata, betul macam, saya tak panggil, dia panggil saya, tuan nak mau, panggil pakcik. Betul macam pakcik cakap. Pakcik cerita ni memang betul, nampak senang. Saya cerita memang benda tu senang. Buat jadi susah. Sebab dia tak relate dengan logical thinking dalam learning. That is the problem dalam pelajaran. Kalau you tak relate, you formula aja, that is the problem. Sebab itu belajar is a skill juga. Yang you kena really monitor, you kena really digest the information. Senang, matematik senang sebenarnya. Cuma cara thinking tu, saya ingat ada something wrong somewhere. Dan saya kalau bercakap ni orang marah saya. Saya bercakap ni adalah satu benda yang saya nampak kesilapan yang banyak berlaku ni pendekatan guru sekolah. Minta maaf kalau sini ada bapak-bapak cikgu, I have to say it. The approach in school, sometimes they make a very big mistake dalam pembelajaran sains, teknologi dan mathematics. They should make benda ni interesting. They should make benda ni fun. They should make benda ni enjoyable. But they didn't do it. They make it, sebut matematik bukan kata pelajar kata susah. Cikgu tolong kata susah. Apa benda cikgu? Kan? Saya admit fizik, chemistry. Kacang. Betul. Saya cakap kacang, janganlah student ni kata saya pandai. No. Hampa jangan kata macam tu. Anak aku macam aku juga. Tak pandai. Tapi saya ajak dia. Anak saya ajak admit. Saya ajak fizik. Bila saya ajak tu dia kata apa? Dia kata, lo senang rupanya. Senang lah. Cikgu buat apa sekolah? Saya gam. Approach must be. Ini cikgu lu dengar saya nu live. Cikgu dia bawa rekod, dia bawa viral, mampu aku kenapa. Dan saya cakap in general ada cikgu yang bagus. Tuan-tuan on NTV 7 ada satu matematik. Saya tengok cikgu, dia explanation tu, that one is a good teacher, yang very good. Saya suka. But jangan ambil sebagai satu benda yang susah. Kita mulakan mukadimah akademik kita dengan perception, dia akan demotivate. Demotivate. No? Jadi saya tak mau lanjut sebab tengok hampa teruk dah. Kan? Saya nak cakap, my last word senang. Belajar ini senang, please enjoy it. Saya tak expect semua ni high achievers. Bukan not all high achievers tu, they are successful, they are highly successful. Not all high achievers are highly successful. No? That not all the low achievers is not successful. Sebab apa? The strength in you akan keluar depend on the right time. Sometimes they blossom during students' time. Sometimes dia akan keluar masa
kerja. Dan ramai ni bakal profesor dah depan saya. Bakal korporat. Hari ni pelajar gelak. Percaya lagi 20-30 tahun ni, you reflect and tengok. Baru ni saya jumpa alumni student saya dia bermain buat reunion di sini. Yang mai tu kan, yang profesor ada, yang ada datuk pun ada. Student-student saya semua. Seronok bersembang. But they enjoy it mereka. Seronok jumpa cikgu mereka ni. Kan? Tu careful. Saya nak pesan, belajar, enjoy it. Dan satu lagi sebelum saya mau akhiri ucapan, kita ingat ilmu ini milik Allah, bukan milik kita. Dia masalah kita satu lagi. Bila kita ada ilmu dalam kepala, kita dengar ilmu itu hak kita, kan? Kepala otak kita. Bukan. Ilmu tu Allah bagi. Jangan duk syok. Dan Allah boleh ambil balik at any time. Duk tidur malam, esok pagi-pagi bangkit blank. Ada tak orang macam tu? Ada. Tekan-tekan blank, esok pagi bangkit terus. Oi, bunyi dia. Kasak bunyi tu. Tu. Dia kata piang terus. Ui, kasak ni. Ingat ilmu. Dan bila kita belajar, ingat keberkatan ilmu tu dia ada adab dia. Nanti ustaz cerita lah. Ustaz tu. Aku pula kerja jadi ustaz buat apa? Kan? Ada adab dia. Dan ingat lagi satu saya nak pesan Ni saya nak pesan sebelum habis. Duk kata nak pesan tak habis-habis. Kan? Bila nak habis ni? Saya pesan lagi. Dan ni sebab saya buat silap, saya tak mau pelajar ni buat silap yang sama. No? Tuan-tuan, saya nak pesan ni semua ni macam ni. Belajar ni ibadah yang ganjarannya amat besar. Tetapi ibadah perlu digarap dengan niat yang betul. Jadi pagi-pagi sebelum keluar langkah nak main sini, ingat, Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak pergi mencari ilmu, berilah keberkatan. Bila aku kefahaman, permudahkan untuk faham. Lepas tu doa pula untuk guru kita. Doa untuk guru kita. Keberkatan ilmu dia akan jadi lain macam. Percaya cakap saya. Dia akan jadi lain. Boleh nah? Okey, saya harap selamat belajar dalam di Polimas. Jaga diri baik-baik. Ingat ayah dan mak di rumah. Mereka sentiasa mendoakan kita. Mereka sayang kepada kita. Jangan buat apa-apa sehingga hati mereka terguris dan sehingga menjatuhkan air mata. Ingat, tak ada makna kita jadi pandai kalau tidak ada redha daripada kedua. Tak ada makna. Berjaya sampai jadi jutawan ke, bilioner ke, kalau kita mengguris hati ibu bapa, hidup kita tidak ada makna dan tidak ada nilai dari pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu pesanan. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis penutupan pendaftaran Minggu Saya Kenal sesi Disember 2020. Bertemakan kita jaga kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Pengarah atas kesudian menyampaikan ucapan serta merasmikan penutupan Minggu Suai Kenal sesi Disember 2020. Dijemput Yang Berusaha Meja Bersekutu Pertahanan Awam Encik Ahmad Walid bin Mat Yusof, mengiringi Yang Berbahagia Meja Kehormat Muhammad Nur bin Syahudin bagi memberi sedikit cenderahati.
Majlis memohon untuk semua pelajar berdiri. Majlis akan diteruskan lagi dengan lantunan ikrar pelajar Polimas. Dengan segala hormatnya dipersilakan Saudara Muhammad Hakimi Saudi bin Muhammad Isa. Kami, siswa dan siswi pelajar Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, faham bahawa Polimas mempunyai peraturan-peraturan tertentu supaya proses pembelajarannya dapat berjalan dengan baik dan sempurna. Oleh itu kami berikrar akan mematuhi semua peraturan Polimas dari semasa ke semasa. Kami tidak akan melibatkan diri dalam apa jua aktiviti yang tidak bermoral, yang boleh mencemarkan nama baik Polimas. Jika kami didapati melakukan kesalahan semasa kami menjadi pelajar Polimas, kami dengan rela hati sedia menerima sebarang hukuman yang ditetapkan, termasuk diberhentikan daripada menjadi pelajar. Ikrar ini kami lepaskan dengan penuh kesedaran dan bertanggungjawab di hadapan pihak pengurusan Polimas di Politeknik Sultan Abdul Halim di Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, Jitra Kedah Darul Aman. Down. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Muhammad Hakimi Saudi bin Muhammad Isa. Majlis diteruskan lagi dengan persembahan video montaj sempena pendaftaran Minggu Suakenal sesi Disember 2020. Hanisa, Ya. cuba bagi kata-kata sikit. Okay. Setiap hari perbetulkan niat, mulakan dengan bismillah, insya-Allah semuanya akan dipermudahkan. Hidup hanya sekali. Syukurlah. Hi, good luck, do the best. See you. Apa? Please don't give up. Ya. Hai. Ajar. Yakinlah pada diri kita yang kita boleh berjaya. Jaya. Ya. Jaga-jaga, sayang hati. Ya, ma fi qalbi ghairullah. Hatiku hanya untuk Allah. Jaga mata, jaga hati and welcome to Polimas. Samir. Mak pesan belajar tinggi, betul tak? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi kami secara tunjukkan je lah. Tahu anda boleh. Kita akan belajar koleksi terhad dan koleksi rujukan. Jadilah mahasiswa yang berjaya dunia dan akhirat. Kalau bahasa pusaka. Kejayaan demi kebahagiaan. Kalau sini-sini yang sebelum ni memang ada yang tak itu tangga kejayaan. Sekarang ni pihak pusaka. Serul. Buat foto. Jangan malas tadi, no? Saya tahu anda boleh. Carilah sahabatkan akhiratnya, bukan dunianya. Bukan senang, nak senang. Saya tahu awak boleh. Belajar betul-betul dengan cakap lecturer ya semua. Datang sini, belajar semua tahu. Jangan main-main. Kami ada untuk anda. Jom apa? Jom kita belajar. Sila jaga identiti anda. Hilang RM10. Nur Farhan, cahaya kegembiraan. Awak pasti gembira dengan saya. Belajar juga, adab kena jaga.
Boleh cakap dah. Kau boleh cakap Pak Amal. Hang cakap. Ayah aku kat. Hantarkan balik. Weh, mana dah hilang. 1, 2, 3. Kaki bawah sudah kesu. Bagi menyempurnakan majlis perasmian ini, kami sukarelawan menjemput yang berusaha Meja Bersekutu Pertahanan Awam Encik Ahmad Walid bin Mat Yusof mengiringi yang berbahagia Meja Kehormat Muhammad Nur bin Syahuddin bagi menyempurnakan gimit perasmian. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i. Allah Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan berakhirnya gimik perasmian yang penuh bersemangat tadi, maka berakhirlah perasmian penutup Minggu Suakenal sesi Disember 2020 pada petang yang penuh rahmat ini. Majlis mempersilakan div-div kehormat untuk menikmati sedikit jamuan ringan yang disediakan.
Para pelajar yang dihormati, dipersilakan duduk.